Amin amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik yang saya hormati sekalian, sedikit saya kongsikan tentang pengenalan program kita pada pagi ini. Jadi program Siri 2, pengenalan sistem solar yang dianjurkan oleh Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UTHM adalah untuk memberikan pendedahan kepada adik-adik semua yang mana tahu satu hari nanti mungkin menjadi salah seorang jurutera di negara kita, tentang penggunaan, tentang kebaikan dan bagaimana tenaga solar itu dapat dijana. Jadi diminta untuk semua peserta, adik-adik sekalian, berikan sepenuhnya perhatian sebaik program kita ni bermula sebentar saja lagi untuk sama-sama kita mempelajari ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita satu hari nanti. Jadi seterusnya kita teruskan program kita pada pagi ini dengan menjemput panel pertama kita, iaitu Dr. Siti Emily binti Jumaat untuk memulakan program sesi 2 pengenalan sistem solar. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Abang Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik. Apa khabar hari ni? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ni hari Jumaat kan? Mesti ada yang baru bangun. Dah sarapan ke belum ni? Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Itu yang cikgu nak dengar Hari ni saya jadi cikgu Cikgu nak dengar pagi ni. Okey. Kita sama-sama juga hari ni hari Jumaat. UTHM pun tutup cuti kan hari Jumaat dan Sabtu. Sekolah pun tutup juga Jumaat dan Sabtu, tapi kita bersiaran hari ni di Google Meet untuk berkongsi ilmu lah Kalau dekat Seri Gading ni, rumah cikgu kat Seri Gading, dia mendung-mendung gitu kan. Sekejap lagi nak hujan kot. Jadi mungkin dekat tempat adik-adik macam mana? Ada yang keluar matahari tak hari ni? Ada. Ada Ada. Alhamdulillah. Kat mana lah tu Cik bagi tahu kat mana yang ada matahari tu? Taman Bukit Perdana. Oh, Bukit Perdana. Bandar Batu Pahat. Batu Pahat. Lagi? Batu Pahat. Mana lagi? Ya? Taman Kota Kinabalu. Taman Kota Kinabalu. Masya Allah. Kat mana tu? Adam? Namanya Adam, tak tahulah betul ke nama ayah dia ke, nama abang dia ke. Kat mana tu Kota Kinabalu? Kat Kota Kinabalu ke? Kat Sabah. Masya Allah, sampai ke Sabah peserta kita. Abang Ashraf. Uish, teruja lah cikgu pagi ni. Okey, kita ada 41 pelajar hari ni. Mungkin campur dengan ni lah, dengan peserta, dengan jawatan kuasa kan. Ikutkan pendaftaran ada 60, mungkin akan masuk lagi beberapa orang rakan-rakan kita lain. Jadi mana kertas cikgu nak buat checklist dululah kan. Ada tak yang daripada pintas puding? Jawab ada? Ada tak? Kalau angkat tangan memang tak nampak lah. Yang dari pintas puding. Atau boleh chat sebelum cikgu share slide ni, nanti dah tak nampak dah pelajarnya. Ada tak yang dari pintas puding? SK pintas puding Atau boleh type chat. Ada? Oh, malu ke? Malu Tak, jangan takut. Cikgu tak ada nak soal. Nak check kehadiran je, nak check kehadiran pula. Then atau dari SK LKTP Batu 27 Lenga. Jauh juga ni. Dekat Pagar sana. Saya. Ada? Alhamdulillah. Okey lagi? Okey, ada. Then SK Bukit Rahmat Batu Pahat ada tak? Belum masuk lagi. Atau malu nak jawab. Okey, tak apa. Okey, dia type nama lagi. Oh, Serap. Okey. Then dari Caah ada ke? Apa ni? Seri Bali. SK Seri Bali. Okey, Arab. Oh, maksudnya okey, sama. Alright. Bukit Soga. Ni dekat sikit lah dengan UTHM ni. Apa yang sama tu? Okey, tak apa. Then Seri Gading. Sebab ni berdasarkan pendaftaran lah. Kita tengok ada nama-nama ni kan. Ada yang angkat tangan. Oh, ada. Okey, Alhamdulillah. So
adalah wakil-wakil dah ni, semua adalah wakil-wakil daripada sekolah angkat FKE tapi kali kita buka lah kan. Ilmu ni kita tak boleh kat situ je, kita mungkin boleh share lah kan. Okay. Lupa, okay. Seterusnya saya kenalkan diri saya lah. Saya adalah Dr. Siti Emily daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik. So hari ni boleh panggil saya cikgu. Cikgu Siti lah, Cikgu Siti. Ada tak yang kenal Cikgu Siti? Pernah jumpa ke? Ada angkat tangan. Oh bagus. Mungkin saya pernah datang sekolah awak 2019 saya pergi sekolah, ada beberapa sekolah, kita pun ada program CSR kan. Tapi bila COVID berlaku ni, kena duduk rumah lah kan, diam-diam. So kita bersiaran lah dari Google Meet je lah, senang kan. Okay. Bagus, ada yang kenal saya, Alhamdulillah. Ingatkan, okay. Bukit Surga ada, okay Serap, okay lah, Alhamdulillah. Sekeliling yang terpegun tadi kat KK kan. Ada ke yang dari Selangor ke? Ada ke? Tak ada Okay, tak apa. Okay, untuk program pagi ni, sebelum saya kongsikan saya punya slide, kita ada dua bahagian lain. Yang pertama adalah teori berkenaan dengan tenaga solar. Okay, then mungkin dalam 30 minit ke 40 minit lah. Okay, so adik-adik pastikan ada, Abang Ashraf tadi dah pesan kan, kena ada pensel atau pen dan kertas lah kan. Boleh je sambil mendengar, sambil nak sarapan, nak makan roti canai ke, mungkin ayah baru balik beli roti canai ke kan. Mak baru siap masak mi hun lah, mi goreng lagi, bagai-bagai nasi lemak kan. Tak ada masalah, boleh, tapi telinga tu kena dengar sebab kita ada quiz. So lepas teori kita mungkin break lah kot atau tengok keadaan, kalau rasa nak teruskan pun boleh, tak ada masalah. Kita santai-santai je hari ni lepas teori kita belajar sikit lah demo daripada Cikgu Nafis. Cikgu Nafis ni pakar tau buat demo ni, macam-macam dia demo. Okay, so kita ada demonstration, okay, demonstrasi daripada Cikgu Nafis. Then lepas tu kita ada quiz. Quiz ni kita ada 16 hadiah. Menarik lah kot, menarik lah insyaAllah kan. Berkaitan lah dengan solar kan, dia tak adalah TV ke peti ais, tak adalah. So dia berkaitan dengan mini kit lah solar. So nanti adik-adik boleh dapat, so ada 16 je. Siapa cepat jawapan yang betul, cepat hantar jawapan tu by googling, insyaAllah lah dapat sampai ke adik-adik nanti. Okay. Alright, so lepas tu jangan lupalah, jadi untuk jawab kuis tu kena dengar kan, kena dengar sepenuhnya kan. Tak kisah sambil makan-makan, sambil sarapan ke kan, sambil sarapan pagi ni kan. Okay, nak baring-baring pun boleh, tak ada masalah, cikgu tak nampak pun kan. Okay, so kita terus kongsikan slide kita pagi ni. Okay, nampak ke? Nampak tak? Abang Syah nampak tak slide saya? Nampak Doktor? Okay, Alhamdulillah. Saya share. Okay. Alright, so hari ni tajuk ni dah pengenalan kepada tenaga solar kan. Jadi tenaga solar ni ataupun tajuk bab tenaga tenaga ni adalah, kalau cikgu cek dalam buku sains buku sains tahun 5, dia adalah bab yang kelima. Jadi pengisian kita ni memang dekatlah dengan silibus dengan silibus subjek sains tu di sekolah. Jadi mungkin adik yang tahun 4 jangan rasa tak belajar dah lagi, tak apa. Tahun depan belajar kan. So dah advance lah tu, dah belajar dulu. Ataupun yang tahun 6, alamak dah terlepas lah. Tak apa, ilmu ni dek sampai universiti pun guna kan. Kan. Abang Ashraf pun belajar lagi tu, tenaga baru, tenaga tak baru kan Abang Ashraf kan. Okey. Jadi kalau untuk makluman, ini adalah program anjuran Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKEE. So kami semua daripada FKE lah, Universiti Tun Hussein On. Tahu tak UTHM tu apa? Dah buka slide memang dah tak nampak lah kalau yang jauh, yang chat kan, mungkin Abang Ashraf boleh check lah So Universiti Tun Hussein On Malaysia kami tak jauh,
Tak jauh, kalau yang kat KK tu jauh lah. Tapi yang kat Batu Puhat ni dekat je. Okay. So kita dekat Paik Raja, tak sampai Pekan Paik Raja pun. Kan. So kalau ada masa boleh datang UTHM macam-macam ada. Perpustakaan ada, makmal ada, apa lagi. Kapal terbang ada tapi tak boleh nak terbang dah. Demo je lah kan. So macam-macam ada Okay, nama saya kat situ Dr. Siti Emily. So hari ni kita panggil cikgu je. So saya daripada antara penyelidik lah daripada GS Energy Green Sustainable Energy Focus Group daripada FKEE. Okay, ini isi kandungan kita pagi ni agak banyak tapi jangan risau. Satu tajuk subtopik ni satu slide atau 2 slide je. Banyak gambar hari ni. Hopefully adik-adik akan dapat ilmu lah daripada pagi ni daripada perkongsian pagi ni. So kita akan start dengan pengenalan. Kemudian kita akan tengok sumber tenaga. Okay, sumber-sumber tenaga yang ada yang berkaitan lah dengan tenaga. Alright, then bentuk-bentuk tenaga. Kemudian perubahan tenaga. Kemudian penjanaan tenaga elektrik. Kita dah lebih spesifik lah tadi tenaga tu sangat luas. Kita kecilkan sikit, kita fokus ke penjanaan tenaga elektrik. Kan? Kami pun daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Jadi kena ceritalah tentang tenaga elektrik. Okay, kemudian kita fokus lagi kepada tenaga solar, tenaga matahari. So daripada tenaga matahari tu macam mana nak hasilkan tenaga elektrik? Jadi kita masuk kepada tenaga solar photovoltaik. So dia adalah komponen-komponen tu yang kita kena tahu kan untuk mengubah daripada cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okay, kemudian kita lebih masuk lagi fokus kepada penjanaan tenaga solar photovoltaik dan kita tengok sikit aplikasi tenaga solar. Okay, so kita dah tahu penghasilannya dan kita tengok apa guna tenaga solar ni. Apa yang kita boleh dapat ataupun apa alatan ataupun peralatan perkakasan atau aktiviti yang kita boleh guna daripada tenaga solar. Okay, pengenalan sebagai pengenalan lah kan. Apa itu tenaga? Adik-adik dah belajar kan apa itu tenaga? Ingat lagi tak? Cikgu ada bagi homework tak? Apa itu tenaga? Abang Ashraf, mungkin boleh chat. Ada tak yang jawab dekat chat? Saya tak boleh tengok kan. Okay, malu kan nak tanya. Ramai yang jawab pernah tu. Ada yang jawab pernah. Oh, Alhamdulillah pernah Pernah ni maksudnya dia tahun 5, tahun 6 lah kan. So dia pernah dengar, dia pernah belajar. So ulang kaji lah kan. Ulang kaji jugalah hari ni. So tenaga tu adalah kebolehan untuk membuat kerja. Kan. So hari ni kita ada tenaga lah kan. Nak mendengar ni. Nak dengar Cikgu Siti ni popek ni. Kena ada tenaga lah kan. Tenaga upayaan Kemudian kenapa kita perlukan tenaga? Kita perlu tenaga untuk melakukan aktiviti harian lah. Kan? Tenaga kan. Kalau tak ada tenaga macam mana nak berjalan ke bilik air pagi ni. Nak mandi kan. Tak ada tenaga lah. Lemah lah. Nak bekerja. Macam mana Cikgu Siti nak duduk depan laptop ni kan. Sebelum duduk depan laptop ni dia banyak kan proses. Bangun tidur lah. Solat subuh, lagi apa? Mandi, buat sarapan dulu untuk anak-anak. Cikgu pun ada anak-anak juga. Kan buat sarapan, tengok pokok dulu, siram pokok dah lama tak siram. Kan sempat lagi tu jemur baju, banyaklah. So perlukan tenaga kan. Macam adik-adik juga dah bangun lepas tu mandi kan, solat. Semua tu perlukan tenaga lah untuk aktiviti harian. So nanti petang nak beriadah kan, main bola, main basikal. So perlukan tenaga kan. Dan sebagainya lah kan aktiviti. Sampailah kita balik semula tidur malam nanti. So semuanya perlukan tenaga. Bayangkan kalau kita tak ada tenaga. Dan bila kita demam ke, sakit ke, tenaga kita kurang. Ada tapi kurang kan. Kurang, lemah je. Kan. Mungkin daripada 100%, 100% jadi mungkin 50% kan. Malas nak bangun. Tu tanda-tanda kita dah kurang tenaga lah tu. Okay. Kemudian untuk tenaga juga dia untuk hidupan lah. Untuk hidupan macam manusia. Apa hidupan manusia? Dia pun pokok pun hidup kan. Betul tak? Betul tak cikgu? Ada cikgu tak dalam ni? Dan juga haiwan kan. So mereka perlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. Macam kita lah, macam manusia kan. Untuk bernafas, untuk bergerak dan
untuk tumbuhan lah, pertumbuhan Yang kata pokok tak ada pertumbuhan, ada. Dia mula biji benih kan, lepas tu dia besar, hasilkan buah, hasilkan bunga, dia bertumbuh lah tu. So dia perlukan tenaga. Okay. Untuk yang bukan hidup, seperti apa? Kereta kan, kereta. Lagi apa? Yang bergerak lah kan. Kereta sorong. Okay. Jam. Sorry? Jam. Okay. Jam. So semuanya perlukan tenaga untuk berfungsi kan, untuk dapat digunakan lah kan, untuk bergerak dan berpusing, menyala kan. So menyala ni apa, contoh api kan. So semuanya lampu, okay. Jadi semuanya perlukan tenaga. Tajuk pun tenaga kan. So everything about the tenaga lah hari ni. Okay, kita masuk kepada sumber tenaga. Okay, sumber tenaga, kalau ingat lagi, kok ada yang buka buku sains pagi ni kan, tenaga ada dua sumber tenaga. Tenaga baharu, tenaga tidak boleh baharu. Apa itu tenaga baharu? Maksudnya tenaganya sentiasa baharu ke? Hari-hari dia baharu jadi tenaga baharu ada mempunyai jangka masa yang pendek untuk terbentuk dan diguna semula oleh manusia. Kan? Dia jangka pendek ataupun dia tidak perlu tunggu jangka masa yang panjang untuk digunakan dan dia sedia digunakan. Seperti apa? Cahaya matahari. Tapi hari ni matahari tak berapa nak keluar lah dekat sini, kat Sri Gading ni. Kemudian tapi dekat tadi mana Batu Pahat, panas kan? Alhamdulillah, boleh jemur baju. Okay, kemudian tenaga angin. So tenaga yang sedia ada yang kita boleh gunalah. Kan? Kemudian tenaga yang tidak boleh baharu. Okey, tenaga apa yang tak boleh baharu ni? Iaitu mempunyai jangka masa yang panjang sangat. Bertahun-tahun, mungkin beribu tahun untuk terbentuk dan diguna semula oleh manusia kan. Okey. Kemudian kita pergi tengok apa itu. Okey, contoh-contoh sumber tenaga. So sebelah kiri tu, okey, tenaga yang boleh baharu. Seperti tadi cikgu dah cakap kan, tenaga solar kan, dan cahaya matahari. Kemudian tenaga angin kan. Kemudian tenaga biogesim. Biogesim ni adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Biogesim ni. Biogas ataupun biomass. Kan. Dia bahan bakar lah ni. Kemudian tenaga hidro kecil, hidro kuasa kecil. Tenaga air kan yang kita buat empangan dia. Contoh dekat banyak kawasan tinggi lah. Macam dekat Cameron Highland ada beberapa hidro kuasa kecil. So kita buat empangan di situ dan kita gerakkan turbine di situ dan boleh hasilkan tenaga untuk kawasan setempat. Kemudian tenaga geoterma. Ini tenaga daripada kepanasan dalam kerak bumi. So kita kena tebuk lah kan bumi tu ke dalam berapa meter tak pasti, berkilometer lah kot dalam, dan dari kepanasan tu akan menghasilkan tenaga. Kemudian tenaga biogas. Tenaga biogas ni banyak sumber, sama ada dari tumbuhan ataupun dari sisa makanan pun boleh, tapi dia kena ada mikro mikro gitulah. So dia ada germ dia yang akan makan sisa-sisa tu. Lepas tu dia keluarkan angin dia. Contoh macam buang angin lah kan. Angin tu akan masuk kepada turbine seterusnya dan boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Itu tenaga boleh baharu. Adik-adik kena dengar sebab nanti ada kuis yang berkaitan. Kemudian tenaga tidak boleh baharu. Maksudnya tadilah jangka masa yang panjang dan satu masa nanti tenaga ini akan habislah. Sebab hari-hari guna kan. Okay, so sumber contohnya seperti daripada minyak, tenaga minyak, bahan api fosil, kemudian gas asli kan. Dia nak jadi gas asli ni bukannya 1-2 hari kan, beribu-ribu tahun. So kalau kita gali dalam dasar laut tu lama-lama dia akan habislah. Jadi nuklear, Malaysia tak ada lagi nuklear. Kemudian arang batu lah kan. So tenaga arang batu. Malaysia guna tenaga tidak baharu ni, tapi dalam masa yang sama kita ke arah tenaga baharu supaya satu masa nanti kalau tenaga tidak baharu ni habis, kita ada
alternatif lah kan. Kita ada backup orang kata kan. Pilihan lain lah kan. Tenaga solar, tenaga angin dan seterusnya. Okey, kita tengok sikit. Ini adalah data tenaga boleh baharu di Malaysia lah kan. So kalau kita boleh tengok jumlah kapasitinya kan 2,674.1 megawatt keseluruhan lah. Dan kita tengok ini untuk tenaga baru di Malaysia Jadi tak tinggi lagi. Kita masih dalam, saya tak ingat ni data tahun bila kan, dari TNB lah saya ambil. So kalau kita tengok kat situ yang paling tinggi adalah guna hydro. Dan hydro 89%, kemudian solar 9%. Mungkin solar ni dari masa ke masa makin meningkat lah. UTHM pun dah ada tenaga solar tau atas bumbung. Nanti mana tahu 2023 ke kan, 2022, 2023 dah tak ada COVID ke, dah kurang COVID ni. Adik-adik boleh datang UTHM dan boleh tengok. Tenaga solar kita pasang panelnya di atas bumbung. Bumbung di FKE ada, banyak lagi tempat di UTHM. Kan? So peratus tu dah meningkat lah. Biomass pun ada 1% dan biogas 1%. Okay. Kalau tengok kat situ tenaga solar, solar bumbung bangunan, solar terapung dan fasiliti solar skala besar. So tenaga solar dia ialah 260 megawatt kan sebelah kanan tu. Okay, kemudian kita juga ada biogas. Biogas 27.7 megawatt. Bahan organik dari sisa buangan dan kumbahan menghasilkan biogas. Sisa buangan sekarang ni biogas ni banyak di kawasan ladang lah kan, ladang sawit semua. So daripada sisa-sisa pelepah-pelepah sisa-sisa sawit tu mereka proses untuk menghasilkan tenaga elektrik tenaga kan. Kemudian biomass pun ada, sama juga, cuma biomass ni dia jadi bahan bakar. Tenaga elektrik dijana menerusi sumber bahan organik. Okay, so 26.5 megawatt. So lebih kurang je lah dengan biogas. Dan hydro lah. Hydro, kita ada Paka, Kenyir dekat Terengganu kan. So itu yang paling besar lah. Kemudian kita ada juga Sabah kan, Bakun. Kemudian menjana elektrik menggunakan tenaga kuasa aliran air. So dia perlukan empangan lah. Yang ni besar kan, 2,559.9 megawatt. So yang paling besar lah. Jadi jumlah semua kali ialah 2,674.1 megawatt. Okay. Kemudian habis tenaga, sumber tenaga, kita pergi kepada bentuk-bentuk tenaga. Ini silibus yang seterusnya, subtopik lah dalam cerita tenaga ni. Okey, bentuk tenaga kan. So kita pergi yang warna pink dulu ataupun atas sekali. Kalau ialah tenaga cahaya. Tenaga cahaya dari matahari kan. Kemudian pergi kepada tenaga elektrik. Tenaga, perubahan bentuk tenaga ni dia tak boleh sendiri, dia mesti bergabung dengan tenaga-tenaga lain lah supaya menghasilkan aplikasi boleh digunakan kan. Contoh tenaga cahaya daripada matahari kan bergabung pancar kepada PV panel, so dia akan menghasilkan tenaga elektrik lah. Right? Kemudian dia boleh patah balik ke tenaga cahaya, menghidupkan lampu kan. Di rumah, di jalan raya. Itu betul-betul tenaga lah, perubahan tenaga. Okay, kemudian ada soalan ke? Okay adik-adik, kalau ada soalan boleh type di chat atau on mic dan terus tanya. Kalau malu boleh type di chat. Okay, nanti Abang Ashraf boleh bacakan kan Abang Ashraf kan? Okay. Boleh. Lepas habis teori ni kita buka lah sesi soal jawab kalau ada yang nak tanya. Okay. Kemudian tenaga nuklear. Okay, tenaga nuklear ni dari bahan radioaktif lah. Okay. Dan dia juga boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Kemudian tenaga keupayaan. Kemudian tenaga kinetik. Contoh berbasikal. Kan? Kita berbasikal tu tenaga kinetik kan. Okay, ada dynamo boleh on, boleh hidupkan lampu basikal. So untuk inilah kan lampu basikal lah, tak ada lain aplikasi. Okay. Kemudian dari tenaga elektrik juga kita nak guna oven. So
So jadi tenaga haba lah kan. Kita beli oven, kita plug in, bagi bekalan elektrik dan oven tu panas, so itulah tenaga elektrik. Tenaga haba. Dari tenaga elektrik pergi kepada tenaga haba. So ibu bolehlah bakar bakar kek, cupcake. Adik-adik suka kan makan cupcake. Kek ke, roti ke dan sebagainya lah, nak panggang ayam. So kita guna oven. So dari situ tenaga elektrik pindah kepada tenaga haba. Kemudian tenaga kimia. Tenaga kimia contohnya bateri lah. Bateri yang tak boleh dicas ni, boleh cas pun boleh juga. Kan contoh kita nak on lampu picit ataupun torchlight kan. So kita perlukan bateri, atau nak hidupkan jam loceng kan, jam tangan pun kena ada bateri kan. So contoh-contoh lah. Itu dari tenaga kimia kepada tengoklah tenaga apa. Kalau jam tu dia lebih kepada tenaga keupayaan kan, untuk bergerak jarum dia tu. Kemudian tenaga bunyi. Tenaga bunyi, mana gambar radio saya? Tak ada, hilang dah. Tenaga bunyi mungkin daripada elektrik pergi ke tenaga bunyi seperti TV kan. TV tenaga cahaya pun ada, tenaga bunyi pun ada, nak dengar kan. Nak dengar lagu, nak tengok movie, nak tengok kartun kan. So telefon pun sama, ada tenaga bunyi dari elektrik, bunyi kimia, kita cas tu elektrik pergi kimia, kemudian pergi ke tenaga bunyi kan, tenaga cahaya, dia ada lampu kan, tenaga cahaya kan. So itulah perubahan-perubahan tenaga, bentuk-bentuk tenaga yang memang sebenarnya di sekeliling kita. Sedar tak? Di sekeliling kita je sebenarnya kita perlukan tenaga ni. Selain kita sendiri perlukan tenaga untuk bergerak kan, dan alat-alat di sekeliling kita pun perlukan tenaga untuk berfungsi. Bayangkan tak ada elektrik, so kita guna lilin, tenaga cahaya juga. So perlukan tenaga. Jadi tenaga dengan manusia ni memang sangat rapatlah sebenarnya. Itu betul-betul tenaga. Kita pergi lebih dekat tentang penjanaan tenaga elektrik. Yang ni adalah contoh-contoh lah. Tadi dah bagi tahu kan tenaga yang tidak boleh diperbarui. So kebanyakan di Malaysia masih guna tenaga yang tidak boleh diperbaharui, dan dalam masa yang sama kita juga ke arah tenaga boleh perbarui lah. Kalau tengok kat gambar kat atas tu, sebelah kiri ialah hidroelektrik. So dia perlukan empangan. Kemudian terma kan, ni dia perlukan thermal lah, panas kan, gas panas semua untuk beroperasi kan. Kemudian tenaga gas, daripada gas pun ada kan, dia perlukan kepuk pembakaran, kemudian turbin gas. Dia punya turbine ni bergantung kepada sumber dia lah. Kalau terma ni dia arang batu, so dia bakar hasilkan steam kan. So penjana tu akan bergerak lah bila dapat uap panas tadi. Gas ni bekalan dia adalah daripada gas lah, gas asli. Kemudian nuklear, kenapa saya masukkan tapi nuklear tak ada kat Malaysia lah. Mungkin ada kajian saja kan. So setakat ni belum nampak lagi dibangunkan tenaga nuklear kan di Malaysia. Kemudian kita tengok peta. Peta Malaysia dan kita tengok taburan penjanaan tenaga elektrik lah di Malaysia kan. Mungkin adik-adik maaf adik yang kat Kota Kinabalu tak termasuk pula peta Sabah tapi Sabah pun ada juga kan penjanaan tenaganya sendiri. Kalau kita tengok saya kotakkan kuning tu adalah Johor Johor. So kalau tengok dekat dia punya panduan di bawah, kalau segitiga merah tu adalah yang penjana gas lah kan, penjanaan menggunakan gas, gas asli. Kemudian ada juga yang arang batu 4 segi kan, 4 segi sama tu arang batu. Kat Johor ada satu kat Tanjung Bin kan. Dulu Cikgu Nafis kerja kat situ, sekarang dah jadi pensyarah. Dulu dia kerja kat situ, dia ada pengalaman tu. So kat situ menghasilkan 3,100 megawatt lah kan, sangat besar kan, 3,000 kan, mega lagi. Kemudian yang macam bentuk diamond tu ialah solar. Kalau kita tengok solar kat Johor tak ada lagi, tapi ini
tak tahulah tahun berapa yang adik-adik, tapi yang terkini dah ada lah dekat Pasir Gudang dan juga UTHM. Saya tak sempat ambil yang terkini lah. Mungkin lepas ni saya akan cari peta yang terkini. Kan? Okey. So kita boleh tengok yang merah tu banyak di Melaka ada, di Selangor kan. Kemudian Perak pun ada, Segari tu, kemudian naik ke Kedah, pergi ke Perlis lah. Lepas tu dekat Terengganu pun ada. Okey, yang gas Okey, kemudian yang segi 4 untuk Arang Batu juga adalah di Jimah, kemudian kat mana Jangka Manjung kan, kalau adik-adik balik kampung ke kan, mungkin kampung Perak ke, Terengganu ke, tengok-tengoklah kan, mungkin nampak kat situ dia tulis apa, Paka Power Station ke kan. So itulah lokasi-lokasi penjanaan tenaga elektrik di Malaysia lah, di Semenanjung di Semenanjung. Okey. Kemudian kita lebih kecilkan skop, kita fokus sajalah kepada tenaga solar kan. Tajuk kita pun pengenalan tenaga solar kan. So kalau kita nak cerita semua nanti mahu 1 hari, 1 malam ke 2 hari kan punya program untuk faham semualah. So adik-adik masih sekolah rendah, kita fokus satu topik dulu. Mungkin lain kali kita akan pergi pula kepada tajuk-tajuk yang lain So apa itu tenaga solar? Solar matahari kan. Mungkin ada jugalah sumber yang lain, tapi hari ini kita fokus kepada matahari lah kan. So tenaga solar itu adalah tenaga daripada matahari kan. So betulnya dari matahari boleh juga nak guna lampu ke apa, tapi dia punya penghasilan tenaga tu tak cukup sebaik guna tenaga matahari lah. So yang sinonim tenaga solar adalah daripada cahaya matahari. Okay. Jadi matahari merupakan sumber tenaga utama di dunia kan. So seluruh dunia mempunyai dapat cahaya matahari. Cuma ada yang panjang, ada yang pendek lah kan. Macam kita mungkin daripada 7 pagi hingga 7 malam lah, 12 jam kan cahaya matahari kita. Mungkin negara lain berbeza-beza lah kan. Kemudian tenaga solar ini bertujuan untuk menjana kuasa elektrik. Jadi tenaga solar kita guna untuk menghasilkan tenaga elektrik lah. Dan tenaga yang dihasilkan secara langsung dan tidak langsung daripada matahari dan juga haba daripada matahari untuk pertumbuhan pokok, kan, peresapan dan kondensasi pengaliran air. Jadi dari cahaya tenaga matahari ni juga selain boleh menghasilkan tenaga elektrik tadi dan melalui tenaga solar, matahari juga untuk pertumbuhan pokok lah. Tak ingatlah pula buat mana sains ni untuk pertumbuhan pokok kan. So kemudian peresapan kan. Yelah kalau banjir air banyak kan. So ada cahaya matahari dia akan resap lah. Kemudian kondensasi untuk pengaliran air. Okay. Kemudian bila kita sebut tenaga solar kan, tenaga matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik, dia ada satu komponen yang kita panggil fotovoltaik ataupun alat yang wajib lah ada. Mungkin ada alat-alat yang lain tapi yang popular yang biasa kita guna adalah fotovoltaik ataupun panel suria. So panel suria ni juga dikenali sebagai modul atau panel fotovoltaik botan kan. So kita perlukan panel ni lah untuk menghasilkan tenaga elektrik. Fungsinya adalah untuk menyerap cahaya matahari sebagai sumber tenaga dan bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. So cikgu tak cerita detail lah macam mana proses tu berlaku kan. Nanti adik-adik akan pening pula kan, ada cas dan sebagainya. So secara umumnya ada cahaya matahari, kemudian ada panel ni. So tenaga akan diserap dan akan menghasilkan tenaga elektrik dan juga haba lah kan panel ni. Okay, kita tengok lebih fokus. Okay, daripada matahari tadi kan, cahaya matahari pun namanya cahaya matahari, pergi kepada panel fotovoltaik tadi kan. Kemudian kita perlukan dia ada 2 aplikasi, sama ada nak guna terus kan, so ataupun nak guna sebagai bateri pun boleh. So kita cas lah bateri tu daripada panel tadi masuk ke pengawal cas
Okay, soalan pengawal cas ni pun ada dua fungsi. Sama ada nak cas bateri ataupun nak guna terus kepada inverter ataupun penyongsang sebelah kiri tu kan. So sebelah kanan nak cas bateri. Okay, dan sebelah kiri tu untuk penyongsang inverter. Maksudnya dia akan tukar daripada arus terus DC current kan. So kena tukarlah dulu kepada AC lah, arus ulang alik kan. Sebab alatan kat rumah kita ni kebanyakan semuanya adalah arus ulang alik. Jadi dia kena ada alat untuk ubah, itu kita panggil penyongsang tu. Okay, harga dia mahal juga kalau nak beli So kalau yang bateri ni kita boleh cas lah. Tak semua bateri adik-adik, ni kena cari bateri yang boleh cas. Dia ada dua kan, bateri tak boleh cas dengan boleh cas. So kalau nak guna solar kena cari yang boleh cas. Dia boleh cas bateri, then biasa sebab cahaya matahari ni siang aja dia, malam tak ada cahaya matahari, ada cahaya bulan kan. Itu pun kadang-kadang ada. Jadi siang dia cas kan, cas bateri bagi full penuh kan, berapa volt tu penuh. Malam nanti baru dia gunalah untuk lampu, untuk kipas. Okay, itu fungsi dia. Kemudian kita tengok aplikasi lah, saya dah masuk kepada aplikasi tenaga solar. Jadi penggunaan tenaga solar ni ada dua aplikasi ni penggunaan kan. So dia ada dua, sama ada untuk arus terus dan arus ulang alik. Kan arus terus kita boleh guna terus. Contoh tadi kita nak cas bateri kan, dah cas bateri kita boleh guna untuk hidupkan kipas. Kipas DC lah, DC fan kan, kipas, hidupkan lampu. Kemudian pump air, boleh pump air kalau adik-adik ada kolam ikan ke kan kat rumah kan, yang di luar rumah lah, yang dalam rumah pun boleh juga, tapi agak panjang pula nak buat pendawaian dia gitu kan. So kalau kat luar ada kolam ke kan, so nak letak ada pump air, boleh guna solar. Boleh, dia akan sama ada nak guna cas bateri pun boleh, nak direct terus daripada panel tu kepada pump air pun boleh kan. So selagi ada matahari dia akan berfungsi lah, dia akan hidupkan pump air tu. Dan yang ulang alik ni perlukan penyongsang tadi tu, inverter So dia tukar kepada arus AU lah, AU kan, daripada AT kepada AU. So bila dah tukar barulah kita boleh hidupkan TV, hidupkan mesin basuh kan. Ibu nak basuh baju, nak tengok kartun, hidupkan TV. Kemudian kalau yang ada aircon, penghawa dingin kan, so kena adalah alat penyongsang ni. Tapi pastinya panel ni bukannya satu je lah, mungkin besar lah maksudnya kan. So mungkin sampai kilowatt ke kan, untuk penggunaan ni lah. Hawa dingin ni boleh tahan juga nak on dia punya motor tu. So kita ada kiraan dia lah untuk menghasilkan tenaga elektrik tu kan. Okay, saya tengok pergi dulu. Okay, seterusnya aplikasi tadi ada dua kan, arus terus dan arus ulang alik. Jadi kalau arus terus ni apa komponen ataupun alatan yang perlu? So kita perlukan cahaya matahari, kemudian kita pergi kepada panel PV tadi kan, kita pergi pada pengecas, pengawal cas ni, kemudian pergi kepada bateri lah. Kita perlu pengawal cas ni adik-adik supaya dia akan ingatkan kita, oh bateri dah penuh lah, dia akan off lah kan. Kalau kita cas, katakan hari ni panas terik kan, 7 pagi sampai 5 petang, cas. Ya Allah, dah melempar-lempar. Contoh kita tak ada air kan dalam badi. Kita isi sampai melempar. Macam mana? Lama-lama bateri boleh rosak lah kan. Dan bila kita ada cas ni, dia akan bagi ingatan lah, oh dah penuh. So dia akan turn off lah macam tu kan. Itu fungsi dia lah pengecas ni. Kemudian boleh juga kat situ ada USB, kalau tengok kat pengecas tu boleh dia cucuk untuk untuk kipas, lampu pun boleh juga kan. Dari bateri pergi ke kipas. Ini untuk aplikasi waktu malam lah kan, untuk kan gelap malam, so kita perlukan bateri lah untuk bekalkan cahaya lampu dan kipas tadi. Okay. Kemudian satu lagi tadi ulang alik kan. Ulang alik ni apa alatan yang kita perlukan? So kita perlukan cahaya matahari, kemudian kita perlukan panel juga sama, juga pengecas dan juga penyongsang tadi. So dari pengecas ni sangat penting. Kena pergi kepada bateri untuk cas, dan juga perlu kepada penyongsang ni. Penyongsang baru pergi kepada alatan yang kita nak, yang kita nak guna. Contoh
nak on TV ke tadi kan, radio ke laptop lah kan. Tapi kita kena buat kiraan juga adik-adik. Bukan main suka je. Panel kita berapa, mungkin 12 volt nak on TV ke kan. So kita ada kiraan dia lah kan untuk tahukan saiz berapa PV yang kita perlukan untuk penggunaan TV, radio dan sebagainya. Okey. Dan saya tunjuk sikit lah. Ni gambar-gambar aplikasi daripada tenaga solar. And so yang sebelah kiri tu kita ada dari solar ni, and yang tu bawah tu dia punya charger controller dan juga bateri kan. So dia ada boleh terus guna untuk kipas dan juga lampu. Okey, yang tengah ni untuk lampu kan, lampu pasang kat dinding, mungkin light dia lampu kat tepi dinding kan. So bila ada orang dia akan on ke kan. So itu letak untuk sensor dan sebagainya lah kan. So daripada panel pergi kepada lampu. Kemudian tadi kan cikgu cakap ada boleh guna untuk water pump. So kita ada panel, kita ada pump air kan. So mungkin ada kolam ke kat luar rumah. So bolehlah letak. So dia akan hidupkan pada waktu malam. Okay, ataupun boleh juga waktu siang kalau tak pasti kena tengok, mungkin ada yang ada bateri siap dalam tu, so malam pun dia boleh on. Ataupun kalau dia direct daripada panel kepada pump, maksudnya waktu siang je lah dia boleh berfungsi. Okey, rasanya tu saja daripada Cikgu Siti. So terima kasih kerana sudi mendengar. Jadi cikgu pulangkan balik kepada Abang Ashraf untuk slot seterusnya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Emily, ataupun hari ini kita lebih mesra lah dengan Cikgu Siti. Jadi macam mana dengan tadi adik-adik? Seronok atau tak? Sebab ini salah satu perkongsian yang sangat menarik bagi saya sebenarnya. Daripada seronok kan? Seronok. Seronok. Ini dengan Cikgu Siti tentang pengenalan sistem solar ni, di mana kita bermula dengan sumber tenaga, ada pecahan pula tu, sumber tenaga yang boleh diperbaharui, yang tak boleh diperbaharui. Nak pula yang sampaikan daripada Cikgu Siti adalah salah seorang orang kata pakar sebenarnya dalam ITSM ni, nak pula dalam bidang tenaga yang boleh diperbaharui ni kan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Siti Emily atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan teknologis Nafis bin Ismail untuk panel kedua kita bagi seterusnya menerangkan lagi ataupun menunjukkan demo tentang penggunaan tenaga solar ni. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum semua adik-adik dan Abang Ashraf. Terima kasih Abang Ashraf ya. Okey adik-adik, biasanya sebelum ni saya dan juga Cikgu Emily dan sahabat-sahabat yang lain lah dan bersama juga pada pelajar-pelajar daripada ITSM, kita biasa buat demonstration ataupun sesi perkongsian ilmu ni kita ke sekolah ya Cikgu Emily ya. Tapi sekarang saya pun ikut juga sekolah ni. Betul kan Cikgu Emily kan. Saya pun ikut juga kelas Cikgu Emily tadi ni. Seronok memang seronok, tapi lebih seronok kita ke sekolah Cikgu Emily ya. Ya betul. Adik-adik ni kan. Macam adik macam mereka semua kan. Betul. Doa-doa lah kita dapat pergi sekolah tahun depan ke insya-Allah. Saya rasa kalau kita dapat bersemuka, saya rasa lagi bertambah seronok lah sesi kita ni sebenarnya. Okey, tak apa. So adik-adik, ada lagi tak ni ke tengah tengok cerita kartun ni? Ada. Ada lagi? Ada. Okey, terima kasih adik-adik kerana setia menunggu sesi kita tamat lah, sehingga sesi kita tamat. Terima kasih. Jadi cikgu sebenarnya tak ada nak tunjuk apa sangat pun kan. Mungkin adik-adik biasa dah familiar lah
dengan ada yang dah familiar dan mungkin juga ada yang baru kata orang tu baru nak betul-betul ambil tahu kan. Macam tak samalah macam cikgu pun kalau tak ikut kelas kan, kalau tengok video-video cerita-cerita pun tengok cerita-cerita yang kartun-kartun je lah kan. Tak adalah nak tengok kata orang tu info-info yang berkaitan dengan sesi-sesi yang mesti kita menambah ilmu lah yang macam gini kan, yang sesi formal macam ini. Okey, tak apa. Jadi cikgu hari ni cikgu nak tunjukkan 3 lah kot aplikasi salah satu aplikasi yang antara banyak sebenarnya aplikasi ni, cuma cikgu nak tunjukkan 3 je lah yang bersesuaian lah dengan kita punya cara penyampaian ni. Okey, tak apa. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan barang tu sendiri tapi cikgu minta maaf lah, cikgu kena tundukkan sikit kamera cikgu ni. Okey, cikgu cuba setting lah bagi masuk. Harap adik boleh nampak lah. Okey, adik-adik nampak tak kat depan kita ni ada beberapa komponen-komponen elektrik lah. Kalau adik-adik harapnya adik boleh nampak lah. Nampak ya adik-adik? Nampak. Okey, harap clear lah. Cikgu cuba setting yang terbaik lah view dia tu. Okey, kat sini kalau adik tengok, adik kenal tak ni? Ni apa ni? Tak. Tak. Ini daripada jauh nampak macam kotak hitam tapi ni kalau kalau adik zoom, kalau adik boleh tengok ini sebenarnya kalau adik zoom kat ini sebenarnya adalah multimeter. Ini sebenarnya ni adalah alat pengukuran lah, di mana kita boleh menggunakan alat ni untuk kita buat pengukuran parameter yang melibatkan elektrik kan. Contoh kat sini kita boleh measure beza upaya ataupun lebih dikenali sebagai voltan. Kat sini juga kita boleh tengok, kita boleh measure nilai arus. Sebab electrical ni dia ada parameter lah yang kita boleh measurement lah, buat pengukuran tu. Okay, so ni mungkin nanti kalau adik-adik masuk dulu masa zaman cikgu panggil kemahiran hidup. Zaman adik-adik ni dia subjek apa saya pun tak dah lama tak ikut kurikulum. RBT cikgu. Apa? Sains, RBT. Itu bentuk teknologi. Reka bentuk teknologi. Nama pun saya dengar pun seram tu, reka bentuk. Kalau dulu kemahiran hidup je, memang kemahiran betul. Okey, tak apa. Okey. Kemudian sini cikgu nak tunjukkan. Ini apa ni? Sel kering. Sel kering kan. Kita ada yang panggil sel kering, ada yang panggil bateri kan. Ni sel kering ni dia sebenarnya dia dah siap-siap kalau kita belilah yang bukan jenis yang rechargeable tu ataupun rechargeable pun dia siap-siap kita beli tu, dia dah ada menyimpan tenaga elektrik sebenarnya. Kalau yang bukan rechargeable kita beli tu kan, yang bukan yang tak boleh nak di-charge semula, kita beli tu contoh RM2 kita beli kan. Maka dia punya keupayaan banyak tu saja. Kita tak boleh nak tambah lagi. So kalau kita nak, kita kena beli bateri yang lain lah. Habis je tenaga dia dah tak boleh digunakan. Okey. Sini saya nak bagi contoh lah. Okey. Kemudian kita ada ni. Ini tadilah yang Cikgu Emily cerita. Tapi yang ini kecil lah. Bila kecil ni kita panggil dia sel lah. Sel. Kalau yang macam Cikgu Emily tadi tunjukkan tu yang besar kan, adik-adik nampak besar kan? Itu bila dia dah digabungkan banyak-banyak solar cell ni, dia dipanggil panel solar. So ni adalah kecil lah ni. Okay, cikgu nak comparekan lah dua ni yang ni dua lah ni tadi, yang ni kemudian lah kita tengok nanti. Okay, so sekarang kita nampak dia bateri lah kan. Kalau cikgu pegang pun macam tak ada apa-apa kan. Betul ke bateri ni dia boleh mengeluarkan tenaga, boleh bekalkan tenaga kan, elektrik. Satu cara yang paling sebelumlah kita boleh tahu dia boleh bekalkan tenaga elektrik apabila kita sambungkan, contohlah sambungkan kepada ni LED
Kan kita sambung. Kalau dia menyala kan, barulah kita boleh tahu okey bateri ni dia boleh menghasilkan tenaga elektrik kan. Kalau tak sambung kita pun tak tahu. Nampak sama je bateri ni kan. Bateri ni dah ada beza, dah digunakan ataupun belum, sama je. Kita pun tak dapat nak pastikan kan. Jadi inilah gunanya alat pengukuran ni ataupun multimeter ni. Saya nak tunjukkanlah. Okey. So nanti kita cuba buat pengukuran berdasarkan kita ada sel kering, sel yang tak boleh diperbarui ni, dan juga kita ada solar cell di mana tenaga yang kita gunakan tenaga yang dia boleh diperbarui. Okey, kita ada dua kita ada dua lah. Biasanya kalau kita buat pengukuran yang merah ni, kita ni kalau untuk buat pengukuran untuk arus terus lah, arus terus punya sistem. Yang merah ni biasa kita akan gunakan untuk yang terlibat dengan terminal-terminal positif lah kan. Yang hitam ini kita akan gunakan untuk terminal-terminal yang negatif. Okey. Contoh kat sini kita nak measure beza upaya lah, kita nak buat pengukuran beza upaya voltage ni kan. So kalau kita tengok rating dekat bateri ni, dia ada bagilah 1.5 volt yang adik biasa gunakan untuk kereta control kan. 1.5 volt. Okey. So ni bateri ni saya sambung secara sesiri lah sebenarnya. Sebenarnya saya punya cikgu punya tempat bateri ni khas untuk 4 sel kering. Tapi cikgu cuba modify lah untuk menggunakan 2 sahaja. Okay, so nanti pada kotak simpanan bateri ni dia ada 2 terminal lah yang telah disediakan lah. Satu terminal positif dan juga satu lagi terminal negatif. Ini kita belum masuk solar cell lah. Kita cuma nak cerita, nak comparekan lah nanti penggunaan antara kita gunakan solar cell dan juga kita gunakan bateri. Okay. Cuma nak ajar macam mana kita nak buat pengukuran lah. Okay. Ni kalau kita tengok yang terminal positif, kita sambungkan kepada positif terminal pada bateri. Okay, cikgu belikkan sikit lah. Okay, harap dia dapat nilai nanti berfungsi. Okay. Dan satu lagi, cikgu akan sambungkan pada terminal negatif bateri. Sekarang ni cikgu nak ukur dia punya beza upaya lah. Terlepas sebab Okay. Okay, so sekarang ni cikgu akan pilih pengukuran untuk beza upaya lah. Okay. Okay, so sekarang cikgu dah nampak lah. Cikgu nampak lah. Adik nampak tak dia punya bacaan pada meter tu? Tak. Sekarang nampak? Sekarang ni nampak? Tak nampak? Tak nampak? Nampak cikgu. Nampak ada? Ada measurement ada, cikgu boleh. Okey, terima kasih cikgu. So sekarang kita boleh nampak lah dekat sini. Kan tadi kita punya bateri 1.5 volt. Kita sambungkan secara siri, dia akan tambah lah. 1.5 tambah 1.5 dia akan jadi 3 volt lah. Kalau kita tengok kat sini dia akan ada bacaan dalam 3 volt lah. 3 volt. Okay. So saya berdasarkan pengukuran yang kita dah buat ni, kita boleh maklumlah yang bateri ni masih dalam keadaan yang baik lah. 3 volt. Okay. Kemudian cikgu nak tunjuk solar cell punya. Solar cell punya juga. Macam tak percaya kan, solar cell ni boleh bagi tenaga elektrik kan. Jadi untuk buktikan kita cuba buat pengukuran terhadap solar cell ni pula. Okey. Sambungkan terminal positif dengan terminal positif lead dan juga terminal negatif. Okey, kalau tengok kat sini solar cell kita ni
dia memberi bacaan 1.8 volt kan. Ini sebenarnya solar cell ni tak terdedah kepada cahaya matahari pun. Cikgu ada kat dalam pejabat lah. Pejabat dan cuma terdedah dengan lampu saja. Lampu ceiling. So kita tengok kat sini. Ni belum terdedah dengan cahaya matahari. Cahaya matahari tu lagilah kuat dia punya keamatan dia ataupun sinaran dia. So kalau adik-adik tengok kat sini, solar cell ni dia juga boleh berdasarkan pengukuran yang kita buat ni, dia dah adalah bagi nilai bacaan voltan ataupun beza upaya. So kalau kita sambungkan dengan beban elektrik yang memadai lah dengan rating solar cell ni, maka beban tu dia akan boleh berfungsi lah macam kita sambungkan dengan sel kering tadi tu. Okay, cikgu nak tunjukkan. Okay, sekiranya sekarang ni cikgu ada lampu picit. Cikgu nak bagi lagi kecerahan untuk lampu ni. Adik-adik boleh tengok pengukuran ni. So kalau katalah dapat cahaya matahari lagi, so adik-adik boleh tengok dia punya tenaga elektrik yang terhasil adalah lebih lah. Tadi kita Tak nampak pengukurannya. tak nampak nombor-nombor yang pada ni tak nampak? Tak. Oh, Tak. Nampak tak nampak? Cikgu ataskan lagi silau. Ataskan ni, macam ni. Okey. Okey, Nampak nampak. tak adik-adik? Nampak tak tengok dekat meter tu? Di sini, kau kat sini. Nampak je. Nampak sikit je. Nampak sikit. Nampak sikit. Cikgu macam nampak banyak ni. Adik-adik nampak tak? Cikgu dah nampak dah. Cikgu macam nampak banyak ni. Nampak. Tempat adik-adik tu silau lebih tu. Banyak cahaya matahari tu. Bagus letak panel solar. Nampak tak? Cikgu Emeline? Nampak kan? Okey, sekarang tak apa, cikgu bacakan lah sekarang ni kalau cikgu tak tambah lagi cahaya kepada panel solar ni, kan? Nilai bacaan sekarang ni adalah 1.63 lah volt. Okey. Tapi kalau lah kata keadaan yang siang kan tengah hari lah terutamanya. Kan matahari panas tegak kat kepala kan, kita nak keluar pun malas kan. Panas. So kita buat simulasi lah. Contoh kat sini Okey, sekarang cahaya matahari tengah kuat. So kat sini kalau adik-adik nampak, voltan dia akan meningkat. Tenaga elektrik tu dia akan meningkat 2.0 lah. So kat sini nak tunjukkan bahawa semakin cerah lah, semakin cerah matahari, dan sebenarnya dia boleh jana tenaga elektrik tu dengan lagi tinggi lah sebenarnya. Kat situ cikgu nak contoh. Nak bagi contoh lah. Okey, sekarang nanti kita akan buat penyambungan sebenar lah. Supaya kita ada sediakan sistem yang data ataupun data yang paling mudah lah untuk menghidupkan kita punya lampu LED lah yang sesuai lah. Kalau panel satu sel ni adik nak hidupkan lampu downlight dekat rumah adik tu kan, lampu yang ceiling tu memang minta maaf lah adik. Memang tak boleh lah, disesuaikan dengan kita punya LED lah kalau untuk satu sel ni. So kalau yang macam tu, kita perlukan sel ni banyak menjadikan dia sebagai satu panel yang bersesuaian dengan sistem voltan beban kita. Kalau kata, tapi kita pun bukannya gunakan satu saja. Panel tu pun yang Dr. Emily kongsikan tadi tu kena ada banyak lah kat rumah kita susun. Lepas ni bolehlah kot kan, suruh marah ayah ni kan, suruh ayah beli cikgu pun rumah cikgu tak ada pun. Cuma nak kata orang tu kita cuba appreciate teknologi dan juga mengurangkan pembebasan karbon kita lah. Cikgu pun tak pasang lagi kan, cikgu pun tak ada, rumah cikgu tak ada panel solar pun. Okey, tak apa. Saja je nak bagi adik tak ngantuk. Tapi kalau ngantuk juga tu macam mana nak buat tu? Okey. Yang ini kita dah kenal tadi. Mungkin dah tak pakai dah kot. Ini tadi kita dah kenal.
sel solar. Okay. Yang ini penyambung ataupun konektor lah. Kita nak sambungkan kabel ataupun terminal-terminal. Okay. Yang ini adalah LED. LED lah, mungkin ada dah biasa ni kot. Kita ada dua terminal lah. Satu yang panjang ni kita panggil dia terminal anode. Yang pendek ni kita panggil terminal kathod lah. Ataupun anode ni positif, kathod ni negatif. Terminal negatif. Cik Nafis, Ya, ya. boleh cuba tunjuk dekat depan kamera. Mungkin boleh lagi jelas. Oh, tak nampak. Sini. Oh, okay, sorry. Macam tu. Okay. Terima kasih. Nampak ya? Ini LED lah, kita panggil LED. Ini terminal negatif ataupun kita panggil kathod. Yang panjang ni terminal positif, kita panggil anode. Okay, boleh? Boleh. Okay. Yang ini switch lah. Switch kita boleh on dan off lah. Macam switch kat rumah lah. Kita boleh anggap dia macam switch kat rumah. Kita ubahkan keadaan, dia akan on. Kita ubah lagi keadaan dia akan jadi off lah. Macam tu, dia ada dua terminal lah. Okay. Tadi terminal block semula. Okay. Dan ini adalah sel solar. Ini belakang dia lah. Belakang dia ada dua, dia ada terminal yang disambungkan lah supaya kita boleh sambungkan kepada, mudahkan kita lah untuk sambungkan kepada sistem ataupun beban. Ini mungkin dia biasa lah bateri. Okay. Mula sekali cikgu nak hidupkan lampu LED menggunakan sel kering. Sel kering ni. Yang ni cara yang biasa kita gunakan lah. Okay. Tak apa. Okay, cikgu cuba sambungkan satu terminal. Okay. Kemudian cikgu sambungkan sumber bekalan bateri kepada switch tadi. Oh, sorry. Belakang sikit Okay. Okay, tak apa. Kemudian kita kena pilih ni, kena pastikan dia punya dalam bahasa Melayu kata kekutuban lah. So kalau tengok kat sini, ada tengok kat sini. Ini adalah positif side. Positif, so kita kena sambung kepada beban kita pun positif. Dia kalau berkemungkinan nanti kalau kita sambung, dah siap sambung, kita buat tu tak jadi, ada banyak kebarangkalian sebenarnya. Sama ada data kita tu tak lengkap ataupun kita salah sambung terminal dan juga memang ada yang rosak. Okey, tak apa. Okey. Okey, ini sudah lengkap lah. So kita ada sel kering, kita ada switch dan kita ada beban dan kita sambungkan semula kepada bateri. Okey, saya dah cikgu cubalah. Okey. So kalau tengok kat sini boleh nampak kan yang kita punya LED kita menyala lah sekarang ni. Ini yang biasa kita gunakan lah dengan teknik yang saya kalau cikgu pun kat rumah anak-anak masa main benda yang ni lagi lah. Kita gunakan sel kering lagi. Okey, ini boleh menghidupkan boleh bekalkan tenaga elektrik lah. Okey. Kemudian cikgu cuba nak tukar bekalan ni saja kepada solar cell. Okey, kita buangkan dulu. Ceput. Ni litar yang mudah tapi kalau kata kita dapat menyediakan sistem solar ni di skala yang besar, sebenarnya dia macam yang Dr. Emily cakap lah tadi, dia ada banyak lagi benda yang kita kena ambil kira. Ini just simple lah untuk mudahkan kita punya pemahaman awal lah. Okay. Sorry. Okay, cikgu buat sambungan ni. Dia punya lubang terminal ni kecil sangat Tak apa. Kita cuba juga. Okay.
Okey, cikgu dah masukkan terminal positif ke tempatnya dan juga terminal negatif ke tempatnya. Okey. Cikgu cuba onkan Swift. Tak nampak sebab ni cahaya dia tak kuat. Dia dah mula ada sikit dah. Nampak tak cahaya tu? Warna merah. Ke atas sikit. Nampak? Kan? Sekarang ni cahaya tak kuat. Tapi kalau kita Cikgu, ukur, tengah sikit cikgu, tak macam mana? nampak LED. Cikgu pun tak nampak skrin sendiri ni. Tengah sikit cikgu. Atas lagi tu. Atas lagi. Belakang sikit tangannya. Nice. Cikgu memang sengaja supaya kalau cikgu ada dengar suara yang bising-bising tu, maksudnya penonton ada lagi. Okey. Nampak tak? Tiba-tiba senyap semuanya. Nampak? Dengar tak? Masih dengar lagi tak? Tak nampak cikgu. Nampak. Tak nampak Sekejap. Cikgu cuba angkat. Tapi memang sekarang ni sebab kita punya sumber cahaya terhad, jadinya memang cikgu pun nampak dia sikit-sikit je keluar ni. Kan? Dia nampak sikit-sikit lah. Kalau kita bawa di bawah cahaya matahari betul. Cikgu, kalau tutup lampu boleh ke? Tutup lampu Lampu bilik. Sekejap, cikgu cuba Okay. Macam nak buat magic pula cikgu rasa ni. Nampak cikgu? Nampak Atas sikit cikgu, atas sikit. Atas sikit mana ni? Sini. Okey nampak. Nampak dah cahaya tu? Cahaya, jangan tengok cahaya lampu picit lah. Cahaya LED. Nampak. Nampak kan? Nampak. Ni dia cuma nak tunjuk lah, memang dia boleh menghidupkan lampu ni. Nampak. Boleh Okey, tak apa, nanti lepas ni cikgu akan tunjukkan aplikasi yang lain lah. Tapi cikgu tak buat demo lah. Kalau yang lagi dua ni cikgu buat demo live, cikgu sendiri sakit nanti. Okey. Cikgu buka lampu balik lah. Cikgu pun dah risau ni, takut ada benda-benda lain tak yang Okey, demo secara live cikgu dah habis lah. Cikgu sekarang nak kongsikan lah demo untuk penggunaan yang lain lah. Sekejap cikgu sekejap. Window. Okey. Okey, boleh nampak tak yang cikgu cuba share video ni? Nampak. Okey, cikgu cuba sekarang Okey, kalau tengok kat sini, kat sini, dia kata kita ada solar board kit lah. Maksudnya Tak, dengar suara je. dengar suara. Memang cikgu cakap je ni. Cikgu cuba tengok gambar, cikgu cuba sambil terangkan. Memang sekarang cikgu tengah pause pun videonya. Cikgu nak highlight lah kat sini kat sini memang kita nak tunjukkan penggunaan tenaga solar untuk menghidupkan ni lah dia. Campak pula. Solar board kit lah. Okay, tak apa. Kita sambung semula. Okay. Ni kit ni kalau adik beli dia pecah-pecah lah. Dia pecah-pecah dia ada asing-asing lah ni. Bilah kipas dia asing. Cuma adik kena sambung lah. Cuma saya beli video ni tak lengkap. Cuma nak tunjukkan macam mana kita nak buat. Okay, dia kena ada gear lah. Gear tu penting. Gear tu penting. Motor pun penting. Motor elektrik tu. Okay, tu kita ada ni adalah motor elektrik.
Okey, motor elektrik, motor DC. Yang ni sebagai platform untuk boat tu lah. Okey. Okey, kita kena letak panel solar tu supaya dekat kawasan yang paling maksimum, paling optimum lah yang akan kena matahari. Yep. Panel solar tu kita kena letak kat kawasan yang paling optimum. Kalau kita nak letak solar tu dekat kolam, kena cari kedudukan yang panel solar tu supaya dapat cahaya yang optimum. Okey, kedudukan dia macam itulah. Gear tu mesti kena kepada gear motor tu supaya bila motor tu berpusing, nanti gear tu dia akan ada sangkut dengan motor tu punya mata supaya untuk dapat memusingkan kipas lah, supaya nanti kalau kita letak dekat atas kolam ke, dia motor tu kipas tu boleh berpusing dan bergerak lah. Okay, ni kita cuba buat demonstrasi kat dalam air. Ni adik-adik tengok dah kena cahaya matahari, yang kipas tu boleh berpusing lah. Adik tengok. Okay. Cikgu share screen ke? Saya tak nampak. Oh, tak nampak? Saya nampak. Ada yang nampak tu ke tak pin Abang Okay. boleh nampak? Boleh nampak ni Abang Ashraf? Boleh. Ni boleh. Suara pun dengar Abang Ashraf? Dengar. Dengar. Cuba adik-adik yang tu pinkan video Cikgu Nafis ni. tu. Dah boleh nampak tak? Ada yang tak nampak lagi ke? Dah nampak dah. Okey, boleh Okey, tak apa cikgu sambung Okey. Dah nampak tadi adik-adik yang tu? Yang tak nampak tadi tu? Dah boleh tengok? Okey. Alright, okey, cikgu sambung Okey, tengok kat sini. Kita cuba letak dekat atas nampak mandi baby kot Okey, dia boleh berfungsi lah kalau kena cahaya matahari tu. Okey, adik-adik boleh tengok kat sini. Okey. Benda tu tak bergerak kan? Sekarang ni kipas tu tak bergerak sebab apa? Cuba adik-adik agak waktu ni kenapa dia tak bergerak? Sebab Ada bayang. Sebab tidak kena matahari. Ada bayang-bayang mengganggu kan. Walaupun solar panel tu, yelah macam cikgu tadi, cikgu tunjuk kat dalam bilik pun kan. Kat dalam bilik pun sebenarnya ada solar tu, tapi rendah lah dia, tenaga elektrik yang terjana. Macam ni, case ni ada bayang-bayang. So dia dah tutup panel solar tu. Jadi tenaga yang dihasilkan pada waktu tu rendah. Tenaga elektrik yang dihasilkan rendah. Tu yang tak cukup lah untuk dia pusingkan motor DC tu. Dia menyebab dia tak pusing. Okay, nanti adik-adik tengok bayang-bayang tu hilang. Pak, dia dah start bergerak dah. Tu kita kena letak lah. Kita punya panel tu menghadap matahari supaya dapat cahaya yang paling optimum Okey. Then cikgu ada nak tunjuk satu lagi video berkenaan dengan penggunaan lah ni kirakan solar panel kalau kita letak dekat rumah. Contoh. Tapi tak exactly macam ni, tapi arrangement dia tu dah betul lah kita buat macam ni Okey.
Okay, ni kita nak hidupkan kipas lah. Sama lah konsep tadi Konsep tadi tu cuma kita aplikasikan dia kepada board. Yang ini switch lah, switch yang kita dah tengok tadi tu. Ni model rumah. Okay. Ini kita dah pasang circuit, litar dia Tadi kita pasang litar macam tadi yang cikgu tunjukkan tu. Kita terminal positif sambung kepada switch kan. Kemudian terminal dia akan balik kepada pergi motor, dan satu lagi terminal negatif kita sambung terus kepada bekalan bekalan ni lah, bekalan solar ni. Okey, kita teruskan. Okey, kalau ada tengok kita dalam video ni kita tunjukkan panel solar dekat atas bumbung lah. Tapi kalau kata kita pasang sistem solar kat rumah, memang macam ni lah kedudukan dia. Dia akan ikut arrangement bumbung. Mostly lah sebabnya untuk mengurangkan kos lah. Kalau kita kena pasang mounting yang lain, kita juga cubalah kena cuba juga kejar kedudukan yang paling optimum. Tapi kebiasaannya kita akan pasang ikut layout pada bumbung. Okay, kat situ. Ni salah satu penggunaan lah, mungkin bagi idea kat adik-adik. Tapi ada benda tak yang adik-adik tengok yang tak kena kat sini ni? Ada tak benda-benda yang macam tak kena lah? Melalui apa yang adik-adik nampak tadi tu. Ada tak benda yang tak kena? Tak ada. Tak ada? Oh, ini adik-adik, kalau adik-adik dah besar ni, bapak adik-adik pasang kipas Tak kat ada. luar rumah kan. Pasang lipas kat luar rumah, dia kena marah bapak tu. Kipas pasang kat dalam kan. Ini dia pasang kat luar lah. Tak ada adik, gurau je kan. Dia nak tunjuk lah kan, kalau dia pasang kat dalam nanti tak nampak lah kipas tu boleh pusing Okay, kita boleh on dan off kan lah. On dan off kan kipas sebagai kita boleh kawal lah. Okay, tu je video tadi. Ada tiga aplikasi lah yang cikgu nak kongsikan dekat adik-adik lah. Cikgu Nafis, Yes. kita ada masa lagi kan? Boleh ke kalau cikgu share semula dua video tadi tu penuh? Video pun tengok sekali lagi ni tengok. Okey, boleh, tak ada masalah. Ada kuis ni kan? Ada kuis, soalan dalam tu. Oh, betul. Ya tak ya. Okey. Nanti adik-adik masing-masing boleh ambil perhatian. Okey, dan satu lagi. Sekejap. Buat kit tadi. Okey, boleh tengok Tengok tanpa gangguan kali ni. Nampak cikgu? Nampak tak tadi? Share screen cikgu. Tak Share screen. nampak. Tak nampak. Tak nampak cikgu rasa macam dah share screen lah. Oh, sorry. Tak klik. Aduh, cikgu ni mesti dah lapar ni. Okey, tak apa, kita ulang balik. Okey, nampak Nampak. Okey, baik.
Okey. Okey, sisa satu lagi. Dan ini satu lagi lah. Ini yang apa yang cikgu demo tadi dekat sebenarnya nak buat cikgu dah rakamkan ni. Dia dah buat eksperimen ni dan dia dah rakamkan Ini yang tadi yang kita nak hidupkan LED ni. Itu multimeter buat pengukuran pada solar cell. Ni tanpa cahaya matahari lah. Okay, cahaya dia ni ni kat dalam rumah cikgu rasa. Okay. Ni video-video yang adik tengok tadi tu anak murid cikgu yang buat lah semua Terima kasih dekat mereka. Okay adik-adik, macam mana selepas apa tu? Sejam setengah kita bersiaran Sejam setengah. Sejam setengah 2 jam, dekat 2 jam lah kot kan. Seronok tak adik-adik? Seronok. Kalau adik-adik dapat pegang komponen tu nanti lagi rasa seronok. Lepas ni adik-adik kena ada isi apa? Kena jawab kuis Kuis ke apa? Kuis dah dapat dah dia punya link tu. Ni. Adik-adik boleh tengok dekat chat box tu. Chat box tu dia apa tu Cikgu Suryana dia bagikan link untuk kuis. Link tu kena jawab. Dan kalau kena jawab juga link tu untuk sebagai kehadiran dan juga kuis lah. Nanti mungkin akan dapat hadiah Cikgu Amelie Ada. Hadiah. Sebelum ada jawab tu, mari kita bergambar dulu. Boleh? Bergambar dulu. Kita bergambar Abang Ashraf, juga. kita bergambar. Boleh.
So adik-adik, Tu minta adik-adik semua untuk ni onkan kamera masing-masing. Boleh tak? Semua onkan kamera. Onkan kamera masing-masing adik-adik. nak tengok adik-adik yang comel. Nampak tak? Okey, adik-adik. Senyum ya. Cikgu Maisarah nak ambil gambar. Satu. Sekejap cikgu, Dekat, adik nak buka makeup tu. Okey. Buka lagi. Adik nak betulkan tudung, sikat rambut. Ah. Cikgu sabar ya. Ada rambut lagi tak buka tu? Dah sedia ke semua? Okey. Cikgu kira. Okey Senyum tau. Senyum, sama senyum. Senyum. 1, 2, 3. Senyum. Jangan kacau. Wow. Program lain tu. Netizen agenda. Sekejap ya. Satu lagi ya. Okey. 1, 2, 3. Senyum lagi. Bapak pun nak masuk tu gambar. Masuk. Sila. Nanti kita ambil lagi. Okey, sekali lagi. Kita buat Tunjuk piece. good. Kita buat good. Good. Good macam ni. Good. Double thumbs up. Okey. Alright. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Okey, terima kasih adik-adik. Jangan lupa jawab quiz. Aku jangan lupa jawab. Okay, jumpa lagi. Bye. Bye. Okey. Terima kasih. Okey, Jumpa terima lagi. kasih. Terima Okey, kasih selamat semua. berjaya jawab quiz. Jangan lupa. Bye. Okay, bye. Cikgu. Ya. Ni jawab quiz dah habis cikgu.